Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-18 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan mempelajari, menghayati dan juga membaca bersama akan karangan Imam An-Nawawi, iaitu kitab Al-Adhkar beliau. Moga-moga sedikit sebanyak manfaat yang bakal kita perolehi insya-Allah. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak diorang komen. Ada Kak Nur Hayati Yahya, Zimadon, Kak Hamimah Musan, Galid Spirit, Siti Nur Aisyah, Jamalia Manab, Kak Kati Khairuddin, Raja Asiyah, Linina Baharum, Kak Karimah, Rahila, Kak Lili, Yaya Lia, Azimah, kemudian Galid Spirit, Nurazia Muhtar, Nurahim Syarif, Rakia Abdul Rahman, Ayu Muhammad, Kak Safia Sapian, Nurisah, Tuan Nurahim Syarif, Aini Uthman, Rosnani Kiyah, Princess Tengku Abdullah, Muhammad Badrul Syam, Zaliha Kamaruddin, Wan Ruhaiza, kemudian Muhammad Hardi, Azima, Zakia Muhammad Nin, Nurizita Rifin dan juga Habibah Abdul Aziz. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam dan juga terima kasih kepada semua yang mendoakan. Apa kata kita mulakan petang kita, petang Ahad ini dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu terima kasih Kak Asbah Fauzi kata Penang clear. Saya harap sahabat-sahabat yang lain pun kelihatan jelas suara. Moga-moga kita dapat meneruskan perkongsian insya-Allah tanpa sebarang gangguan insya-Allah. Lalu kita berada pada mukaddimah kitab Al-Adhkar dan kita sedang berada pada fasal yang Imam Nawawi bawakan tentang fil amri, pada perintah yang mana diperintahkan kita untuk ikhlas dan juga diperintahkan kita untuk berniat baik. Maka kita telah baca semalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 potong ayat suci Al-Quran, dan hari ini kita nak sambung berkaitan tentang ikhlas dan juga berkaitan tentang niat yang baik. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta jemput dan tag ahli keluarga dan rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka di sini disebutkan pada muka surat 56. Lalu ahlan sahabat-sahabat yang baru bersama, lalu kita berada pada muka surat yang ke-56 pada perenggan yang ketiga daripada perkataan disampaikan kepada kami bahawa Abdullah bin Abbas berkata. Maka kita bermula daripada situ, muka surat yang ke-56, masih lagi pada fasal yang berkenaan tentang ikhlas. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullah,
wa balaghana, dan disampaikan kepada kami, telah sampai kepada kami bahawa sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata. Apakah ungkapan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas berkenaan tentang ikhlas, berkenaan tentang niat? Kata Abdullah bin Abbas, innama yuhfazu hadithur rajul ala qadri niyatih. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya perkataan seseorang akan diingat sesuai dengan kadar niatnya, dengan kadar keikhlasannya. Lalu perkataan seseorang itu pada waktu itu apa yang kita boleh ambil daripada seseorang itu adalah bergantung kepada keikhlasannya. Bererti apabila seseorang itu ikhlas pada menyampaikan sesuatu, apabila seseorang itu ikhlas pada berkongsi sesuatu, maka insya-Allah ianya akan meninggalkan kesan pada yang mendengar, pada yang melihat, pada yang pada waktu itu bersama dengan dia. Lagi banyak seseorang itu ikhlas pada ucapannya, pada teguran dia, pada nasihat dia, ianya akan meninggalkan kesan pada yang mendengar dan juga yang melihat. Maka sebab itu di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama yuhfazu hadithur rajul ala qadri niyatih. Sesungguhnya perkataan seseorang itu akan diingat sesuai dengan kadar niat dia, dengan kadar keikhlasannya. Dalam ungkapan yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, kata Imam Nawawi, innama yu'tan nas ala qadri niyatihim. Sesungguhnya manusia itu diberikan ganjaran sesuai dengan niat masing-masing. Lalu moga-moga Allah menjadikan saya, menjadikan setiap daripada kita daripada kalangan orang-orang yang ikhlas. Maka kadang-kala kita timbul persoalan, adakah tak payah beramal, tunggu ikhlas baru beramal? Ini soalan yang banyak kadang-kala timbul pada hati orang awam seperti kita bila kita baca hadis-hadis tentang ikhlas, ayat-ayat tentang ikhlas, perkongsian tentang ikhlas. Maka pada waktu itu antara soalan yang biasa timbul pada diri kita, kalau macam tu tak payah beramal, tunggu ikhlas baru beramal. Maka ini persoalan yang biasa dihadapi. Adakah betul ungkapan bahawa tunggu ikhlas baru beramal? Kalaulah tak ikhlas maka tak payah beramal. Maka sebab itulah dinukil Imam Nawawi menukilkan di sini kata-kata daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi, wa rawaina, dan kami meriwayatkan daripada As-Sayyid Al-Jalil Abul Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yang mana Fudail bin Iyad berkata, apakah kata Fudail bin Iyad? Tarkul amal li ajalin nas riya, wal amal li ajalin nas syirik, wal ikhlas an yu'afiyaka Allahu minhuma. Kata Fudail bin Iyad, kalaulah manusia itu meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia, maka itu adalah riak. Lalu tak nak buat sesuatu kerana manusia, maka itu adalah riak. Walaupun dia tinggalkan, dia tak buat, meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, maka itu adalah riak. Lalu apa pula kalau kita buat amalan untuk manusia, kerana manusia? Maka kata Fudail bin Iyad, dan mengerjakan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah syirik. Lalu apakah itu ikhlas? Kata Fudail bin Iyad, sedangkan ikhlas bererti Allah menyelamatkan kamu daripada keduanya. Lalu kita tidak tinggalkan amalan kerana manusia dan kita tidak buat amalan kerana manusia, bererti apakah dia? Kita terus menerus melakukan amalan pada waktu itu dan kita terus menerus memperbaiki niat kita. Setiap amalan yang kita buat, kita cuba perbaiki niat kita. Setiap amalan yang kita buat, kita cuba untuk memperbaiki niat kita. Maka adalah tidak tepat kata-kata orang yang mana tak payah beramal, tinggalkan amalan, tunggu ikhlas baru beramal. Maka itu pun kurang tepat. Kerana meninggalkan amalan pada waktu itu dengan niat itu, seolah-olah dia tinggalkan kerana manusia.
Bila ditinggalkan kerana manusia, maka itulah riak sebenarnya. Namun apabila dia buat sesuatu amalan kerana manusia, maka itu adalah syirik yang dikenali sebagai syirik khafi. Maka apakah itu ikhlas? Keadaan di antara keduanya, Allah memelihara dan menyelamat daripada keduanya, iaitu buat amalan tetapi buat amalan berterusan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Imam Harith Al-Muhasibi rahimahullah berkata, orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya. Dia tak kisah tentang apa orang nak cakap tentangnya. Dan dengan syarat hatinya tetap bersih. Dia jaga hati dia, dia buat sesuatu itu kerana Allah, lalu sama ada orang puji dia ataupun orang kecam dia, orang berkata baik tentang dia ataupun pada waktu itu orang berkata buruk tentangnya, dia tidak ambil peduli. Lalu kita baca lagi sekali, kata Harith Al-Muhasibi, orang yang jujur iaitu orang yang benar. Kalaulah kita lihat di sini, as-sadiq, orang yang benar pada perbuatan dia, pada niatnya, orang yang jujur pada perbuatannya, pada niat dia, maka orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli dengan penilaian orang lain. Dia tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya. Dan kemudian selama mana syaratnya hatinya bersih, dia buat benda yang elok. Bukanlah bererti dia tak kisah orang cakap apa dengan dia dalam keadaan dia buat maksiat, dia buat benda yang tidak baik, tidak. Maka dia tidak kisah apa yang orang kata tentang dia, asalkan selama mana apa yang dia buat itu adalah elok, selagi mana hatinya bersih. Tidak suka sekiranya orang lain mengetahui akan kesulitan yang dia hadapi dalam beramal, dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Maka kalaulah pada waktu itu dia ada kesulitan dalam beramal, dia ada kesulitan contohnya untuk berbakti pada ibu bapanya, contohnya ibu bapa dia tinggal jauh, pada waktu itu dia berulang alik menguruskan ibu bapanya, kesulitan untuk beramal, dia tak nak orang tahu kesulitan dia dalam untuk berbakti pada ibu bapanya. Contohnya dalam untuk menyumbang bersedekah, dia tak nak orang lain tahu tentang kesulitan dia bersedekah. Contohnya pada waktu itu dalam menguruskan keluarga, mungkin ada masalah rumah tangga ataupun ujian pada keluarga, pada anak-anak dan sebagainya. Dia tak nak orang lain tahu tentang kesulitan yang dia hadapi untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi kalaulah dia ada perbuatan yang tak baik, maka pada waktu itu dia tidak benci kalaulah ada orang tahu tentang keburukan dia. Lagi sekali kita baca, apakah kata Al-Muhasibi, Harith Al-Muhasibi, as-sadiq, orang yang jujur, alladhi la yubali law kharaja, alladhi la yubali, orang yang tidak peduli tentang penilaian orang lain terhadapnya, asalkan dia buat itu benda yang betul. Ada pula kalaulah contohnya dia buat maksiat, lepas tu dia tak ambil peduli, itu bukan yang dimaksudkan tentang ikhlas. Dan tidak suka sekiranya orang lain mengetahui akan kesulitan yang dia hadapi dalam beramal. Maka apa juga kesulitan yang dia hadapi dalam beramal, contoh-contoh yang kita berikan tadi, maka pada waktu itu dia tak nak orang lain tahu. Dia tak nak berapa banyak susah dia dalam berbakti pada ibu bapa. Dia tak nak orang tahu betapa susah payahnya dalam pada waktu itu untuk beramal, untuk melakukan sesuatu kebaikan. Dia tak nak orang tahu. Dan kalaulah pada waktu itu dia ada keburukan, dan setiap manusia kadangkala ada kelemahan, dia tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Kenapa? Sebab dia buat bukan kerana pujian manusia, dia buat bukan kerana sanjungan manusia, dia buat adalah semata-mata kerana Allah. Lalu kalaulah orang mencari buruk dia, itu adalah antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah yang kita nampak definisi ikhlas oleh Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah berkata, Imam Nawawi menulis di sini, ikhlas adalah nilai perbuatan seorang hamba sama ada pada zahir dan juga pada batin. Lalu seorang hamba apabila dia buat sesuatu amalan itu dalam keadaan dia sedar dia adalah hamba, maka itu adalah ikhlas.
Dan ini bukan senang. Kadang-kala kita lupa kita adalah hamba. Percakapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita kadang-kala menunjukkan kita bukan hamba. Sombongnya kita kadang-kala, tidak bersyukurnya kita, hilangnya sabar kita kadang-kala pada waktu itu menguji akan ingatan kita yang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apakah itu ikhlas? Kalaulah kita nak tahu ikhlas tu bagaimana, maka kita tengok kelakuan seorang hamba pada tuan dia. Itulah sepatutnya kelakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sesuatu amalan ikhlas pada waktu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diuji, walaupun kita beramal, kita sabar kerana kita bukan kerana amalan kita mengharapkan sesuatu daripada apa yang kita sangkakan, yang kita kehendaki. Maka ini pandangan Abu Huzaifah Al-Mar'ashi yang Imam Nawawi nukilkan. Seterusnya Imam Nawawi menukilkan di sini, warawaina, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan daripada Imam Ustaz Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah, yang mana beliau berkata, apakah itu ikhlas? Beliau berkata, al-ikhlas, apakah itu ikhlas? Ikhlas adalah mengesakan Allah dalam ketaatan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus. Pada ketaatan yang kita buat semata-mata kerana Allah, ifrad, pada waktu itu mengesakan Allah pada setiap perbuatan yang kita lakukan. Apakah maksudnya? Maksudnya dengan ketaatan adalah dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kepada selain daripada Allah. Dia buat itu bukan kerana pujian manusia ataupun kecaman manusia, kata-kata manusia ataupun kebencian manusia. Tidak. Apa jua ketaatan yang dia buat memang pada waktu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perbuatan baik itu, kata Imam Nawawi muka surat 57, sama ada baik bagi dilihat makhluk lalu mendapat pujian, mendapatkan kebenaran dan sebagainya selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita nampak ikhlas adalah buat amalan ketaatan tadi semata-mata untuk mengesakan Allah, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Sayyid Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Al-Tustari, kata Imam Nawawi berkata, seseorang yang beruntung mencari tafsiran perkataan ikhlas, tetapi dia hanya menemui maksud ini. Apakah itu ikhlas? Kalau dia cari maksud ikhlas, maka kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, pasti yang dia akan jumpa pada waktu itu dia mencari tentang perkataan ikhlas. Apakah dia? Antakuna harakah wa sukunah fi sirrih wa alaniyatah lillahi ta'ala la yumazijuhu nafs wala hawa wala dunya. Kata Sahal bin Abdullah Tustari, kalaulah seseorang itu nak mencari ikhlas, apa tu ikhlas? Maka apakah itu ikhlas? Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, kalaulah seseorang itu mencari tafsiran ikhlas, yang dia jumpa hanyalah maksud ini. Apakah maksudnya? Seluruh pergerakan kamu, antakuna harakatuh, seluruh pergerakan dia, sama ada pergerakan yang besar maupun yang kecil, sama ada dilihat oleh manusia ataupun tidak, semua pergerakan manusia, semua pergerakan kita. Yang kedua, dan juga dia punya diamnya pun pada waktu itu kenapa? Lalu pergerakan dia, sama ada besar yang kecil, maupun diamnya dia. Lalu sama ada dia bersendirian ataupun ketika mana bersama dengan orang lain. Maka pada waktu itu dia buat apa yang dia buat, sama ada diam ataupun bergerak, sendiri ataupun bersama dengan orang lain, hanya untuk Allah. Dan pada waktu itu tidak dicampuri oleh keinginan, oleh nafsu dan hal-hal dunia. Maka daripada kata-kata Sahal bin Abdullah At-Tustari ni kita faham, kalaulah waktu kita buat amalan, pada waktu itu ya kita buat kerana Allah, mungkin 50% kerana Allah, lagi 50% kerana dunia mungkin, ataupun kerana nafsu mungkin, ataupun kerana sesuatu yang selain daripada Allah mungkin. Maka pada waktu itu belum lagi ikhlas.
Sebab kata Sahal bin Abdullah Tustari, wa la yumazijuh, tidak bercampur dengan tujuan kerana Allah tadi, tidak bercampur sama ada keinginan ataupun nafsu ataupun pada waktu itu hal-hal dunia. Maka ini adalah pandangan ikhlas menurut daripada Sahal bin Abdullah At-Tustari. Bukan sekadar perbuatan, diamnya pun. Kenapa dia diam? Lalu kalaulah dia diam pada waktu itu kerana tujuan-tujuan dunia, maka diam itu pun bukannya ikhlas. Lalu sebelum ni mungkin kita menyangka bahawa pada waktu itu ikhlas hanya ada pada perbuatan. Kalaulah tak buat apa-apa tak payah ikhlas. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, tidak. Semua perbuatan sepatutnya pada waktu itu menjaga akan niat kita yang kita buat adalah kerana Allah dan tak bercampur pada niat itu perkara-perkara yang lain. Lalu inilah dia ikhlas yang mana bukan senang nak disebutkan, tetapi seperti mana kata Fudail bin Iyad, yang mana kita terus-menerus melakukan perbuatan, jangan pula kerana nak faham tentang ikhlas kita tinggalkan perbuatan. Maka kalaulah kita meninggalkan sesuatu perbuatan kerana pada waktu itu manusia, maka sebenarnya itu adalah riak. Maka dalam keadaan begitu kita nak terus-menerus melakukan perbuatan, melakukan amalan, tetapi dalam masa yang sama kita nak cek sentiasa niat kita, hati kita, apa yang kita buat itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Imam Nawawi menukilkan kata-kata daripada Ustaz Abu Ali Ad-Daqqa rahimahullah. Maka disebutkan di sini, wa rawaina 'anil Ustaz Abi Ali Ad-Daqqa rahimahullahu taala. Apakah kata-kata Ustaz Ali Ad-Daqqa mengenai ikhlas? Berkatalah beliau, al-ikhlas. Apakah itu ikhlas? Ikhlas ialah menjaga diri daripada penglihatan makhluk. Menjaga diri daripada penglihatan makhluk. Tak payah nak bagi manusia nampak. Maka pada waktu itu tidak ambil peduli tentang penglihatan manusia, tentang pandangan manusia. Sebab itulah kata Ustaz Abu Ali Ad-Daqqa, bagaimanakah kita nak dapat ikhlas? Menjaga diri daripada penglihatan manusia. Lalu bagaimana kita nak dapat ikhlas? Kerana ikhlas itu urusan hati. Tetapi urusan zahir apa yang kita buat? Urusan zahir yang kita boleh buat adalah jaga diri kita at-tawaqi, jaga an mulahadhatil khalq, daripada pandangan makhluk. Jaga, tak payah ambil peduli tentang pandangan makhluk, sama ada ianya berbentuk pujian ataupun berbentuk celaan. Pada waktu ini yang kita boleh jaga. Kadang-kala ikhlas tu kita susah kerana banyak orang kata ianya adalah masalah hati. Lalu benda yang masalah zahir yang kita boleh buat apa? Jaga amalan kita daripada mulahadhah, daripada pemerhatian makhluk, daripada pandangan makhluk. Tak payah ambil peduli manusia nampak ke tidak, ada orang ke tidak, dipuji ataupun dicela, tak payah. Maka itu kata Ustaz Ali Ali Ad-Daqqa, Abu Ali Ad-Daqqa, kata Imam Nawawi, bagaimanakah kita nak dapat ikhlas? Kita jaga amalan kita daripada pemerhatian makhluk. Tak payah pada waktu itu nak buat apa-apa kerana makhluk, kerana pada waktu itu akan mengganggu ikhlas kita. Sedangkan jujur, apakah itu sadiq? Apakah itu jujur? Wasidq. Maka kata Ustaz Abu Ali Ad-Daqqa yang Imam Nawawi nukilkan di sini, sedangkan jujur ialah, apakah jujur? Melepaskan diri daripada mentaati hawa nafsu. Apa jua yang nafsu pada waktu itu inginkan, maka pada waktu itu tidak menurutnya, tidak melakukannya. Orang yang ikhlas tidak memiliki sifat riak, dan orang yang jujur tidak memiliki sifat bangga diri. Orang yang benar-benar ikhlas pada waktu itu dah tak ada nak riak. Kerana riak itu melakukan perbuatan kerana manusia, dah tak ada dah. Kenapa? Sebab dia bukan buat kerana manusia. Dan orang yang jujur, dia takkan bangga diri. Kenapa? Sebab orang yang jujur pada waktu itu dia takkan mentaati nafsu dia. Lalu bangga diri termasuk daripada demand nafsu, kehendak nafsu. Lalu tidak akan bangga diri. Kenapa? Sebab orang yang jujur pada waktu itu dia tidak akan mentaati nafsunya.
Ianya bukanlah journey, perjalanan sehari dua, tidak. Tetapi kita perlu berusaha untuk sentiasa memperbaiki niat kita. Zunnun al-Misri berkata, 3 perkara yang menjadi tanda-tanda ikhlas. Lalu yang hanya tahu tentang ikhlas hanyalah Allah. Malaikat yang menjaga mereka, tugas mereka hanyalah kiraman katibin. Tugas mereka hanya mencatat. Akan tetapi yang benar-benar tahu tentang ikhlas adalah hanya Allah. Lalu sebab itu kita tak boleh nak judge orang ini ikhlas ataupun tidak. Tetapi kata Zunnun al-Misri, yang kita boleh tahu adalah tanda-tanda. Kita tak boleh nak judge ini ikhlas ataupun tidak. Malaikat pun tugas mereka hanya mencatat. Yang tahu tentang ikhlas adalah Allah, kerana ikhlas itu adalah rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Zunnun al-Misri yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini, apakah tanda-tanda ikhlas? Yang mana inilah yang kita nak jaga pada amalan kita. Apakah tanda-tanda ikhlas tersebut? Maka kata Zunnun al-Misri yang mana dinukil oleh Imam Nawawi di sini, tanda-tanda ikhlas ada 3. Apakah dia? Yang pertama, penerimaan yang sama terhadap pujian dan cercaan orang. Orang puji dia tak ada rasa gembira. Orang cela dia, pada waktu itu dia tak terasa hati. Ini adalah ikhlas. Kalaulah pada waktu itu orang puji, dia lagi semangat. Orang cela, pada waktu itu dia dah berbeza, maka kita tak kata itu tidak ikhlas. Tetapi ini adalah tanda-tanda yang mana kata Zunnun al-Misri, tanda-tanda orang ikhlas. Apakah tanda-tanda orang ikhlas? Dan ianya bukan senang, sebab manusia memang suka pujian. Anak-anak kita puji pun dia suka. Kita pun kena puji pun suka. Orang yang kedudukan dia macam mana, orang kaya, orang miskin, semuanya pada waktu itu suka pada pujian. Yang berilmu ataupun yang biasa, semuanya pada waktu itu suka pada pujian. Tapi antara tanda-tanda ikhlas, kerana ikhlas itu adalah rahsia Allah, satu yang mana manusia itu dia boleh lafazkan ikhlas, tetapi yang tahu hanyalah Allah. Tetapi apakah tanda-tanda? Yang mana tandanya kita boleh lihat. Tanda orang yang ikhlas adalah, yang pertama, puji ataupun cela baginya adalah sama. Kalaulah kita ada itu, tahniah. Sebenarnya kita ada tanda pertama ikhlas. Dan ianya bukan senang. Banyak orang bila dipuji, dia bersemangat. Bila orang cela, pada waktu itu dia tinggalkan apa yang dia buat. Maka sebab itu kata Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, apakah itu tanda-tanda ikhlas? Yang pertama, tanda-tanda ikhlas itu adalah penerimaan yang sama terhadap pujian dan juga celaan orang. Yang kedua, apakah tanda-tanda seseorang itu ikhlas? Lupa mengenai amalan yang telah dilakukan. Dia lupa. Kalaulah kita masih lagi boleh tuntut, masih lagi boleh sebut, sebenarnya itu tanda-tanda yang kita mungkin tidak ikhlas. Kita tak kata secara pasti, kerana hanya Allah yang lebih tahu. Kita pernah bantu dia 10 tahun dulu. Sekarang ni bila kita waktu susah, kita ungkit balik, tolonglah aku. Dulu 10 tahun yang dulu aku pernah tolong kau. Bila dia sebut sahaja begitu, hilanglah tanda ikhlas yang kedua yang disebutkan oleh Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala. Maka dia lupa pada waktu itu amalan yang dia buat. Bila dia buat, dia dah tak sebut dah. Apa yang dia buat, dia dah tak sebut. Dia dah tak ungkit, dia dah tak bangkit. Maka ini adalah tanda yang kedua ikhlas. Apakah tanda yang kedua ikhlas? Pada waktu itu dia lupa akan amalan dia. Kita kadang-kala terbalik. Amalan yang baik yang kita buat, kita tak pernah lupa. Walaupun sekecil-kecilnya 20 sen bantu orang pun kita tak pernah lupa. Tapi maksiat kita lupa. Padahal maksiat itu tak boleh lupa kerana kita nak bertaubat. Bagaimana kita nak bertaubat dalam keadaan kita tidak ingat maksiat yang kita buat? Maka sebab itulah kita terbalik. Amalan sepatutnya kita lupa, kerana itu adalah tanda-tanda ikhlas. Kita tak lupa, kita ingat, kita ungkit, kita bangkitkan. Tetapi dosa yang sepatutnya kita ingat supaya kita boleh bertaubat, maka itu yang mana kita lupakan. Sebab itu bila tanya dosa, macam rasa macam tak ada dosa, bersih, tak rasa apa-apa.
Padahal sepatutnya dosa yang patut kita ingat supaya kita boleh terus bertaubat daripada dosa yang kita dah buat. Adapun amalan, maka tanda ikhlas yang kedua kata Zunnun Al-Misri adalah dia lupa akan amalan dia. Dah tak bangkitkan, dah tak ungkit, dah tak sebut. Kerana itu dia buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Zunnun Al-Misri, apakah tanda ketiga sifat-sifat orang yang ikhlas? Pada waktu itu mengharapkan hanya pahala amalan di akhirat. Dia tak harapkan di dunia. Dia tolong orang bukan kerana nak balasan ataupun pujian ataupun sanjungan. Dia pada waktu itu mengajar orang bukan kerana pada waktu itu nak mendapat kemasyhuran ataupun gelaran. Pada waktu itu dia beribadah bukanlah kerana sesuatu tujuan. Lalu kalaulah pada waktu itu dia buat semata-mata kerana akhirat, semata-mata kerana itu adalah perintah Allah, maka ini adalah ciri-ciri, tanda-tanda ikhlas yang ketiga kata Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Seterusnya Imam Nawawi menukilkan daripada Allamah Qushairi, wa rawaina minal Qushairi, kata Imam Nawawi, kami nukilkan, kami riwayatkan daripada Al-Qushairi, yang Al-Qushairi berkata, kejujuran yang paling sedikit ialah kedudukan yang sama dalam keadaan bersembunyi dan terang-terangan. Ini kejujuran yang paling sedikit. Apa maksud dia? Manusia itu bila sendirian, lain keadaan dia. Bila pada waktu itu terang-terangan, lain sifat dia. Maka sebab itulah kata Qushairi, kejujuran aqallus siddiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf, saya salah terjemahkan. Aqallus siddiq, kejujuran yang paling sedikit. Apakah itu kejujuran yang paling sedikit? Istiwa usir wal alaniyah, keadaan manusia itu sama ada pada waktu dia bersendirian ataupun pada waktu dia di tempat terbuka. Sama. Kalaulah waktu di tempat terbuka itulah keadaan dia, waktu di tempat sendirian itulah keadaan dia, itu orang yang jujur, itu orang yang ikhlas. Tapi kalaulah waktu di depan orang ramai, dia sangat menjaga percakapan dia, sangat menjaga akan pada waktu itu amalan dia, sangat menjaga apa yang dia tengok. Tapi ketika mana sendirian dia berbeza, itu bukan kejujuran yang ada. Kerana kejujuran yang paling rendah, yang paling sedikit adalah keadaan dia sama waktu bersama di hadapan orang ramai ataupun ketika mana dia bersendirian. Yang mana dia meninggal, seperti mana di hadapan orang ramai dia meninggalkan dosa, waktu bersendirian dia meninggalkan dosa. Ketika mana di hadapan orang ramai dia bersemangat melakukan ketaatan, begitu juga ketika mana dia bersendirian. Sahal Al-Tustari berkata, bau kejujuran tidak akan dapat dihidu oleh orang yang berkompromi dengan diri sendiri ataupun orang lain. Seterusnya kata Imam Nawawi, banyak lagi kata-kata para ulama mengenai hal ini, tetapi saya fikir apa yang telah disebutkan di sini sudah cukup. Inilah antara pandangan para ulama nak menerangkan kepada kita masyarakat awam tentang apakah itu ikhlas. Kerana penting supaya kita tidak tertipu. Kadang-kala banyak kali kita mendengar orang tu tak nak buat sesuatu amalan kerana belum ikhlas. Kenapa tak solat? Sebab takut tak ikhlas. Kenapa pada waktu tu tak zakat? Kerana takut tak ikhlas. Kenapa pada waktu tu tak buat ni? Kerana takut tak ikhlas. Lalu kadang-kala manusia menggunakan alasan kerana takut tak ikhlas untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Itu bukanlah natijah yang patut ada apabila kita belajar, kita tahu tentang ayat-ayat, hadis-hadis tentang ikhlas. Maka apakah ringkasan yang kita boleh pelajari untuk kita dapat ikhlas? Adalah sesuatu yang berterusanlah melakukan amalan dan berterusanlah menjaga dan memelihara niat. Moga Allah anugerahkan kepada saya dan setiap daripada kita dan seluruh umat baginda Nabi akan keikhlasan pada apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain insya-Allah. Yang fasal yang seterusnya kita sambung esok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua.